Assalamualaikum murid-murid. Ustazah. Ya, ada apa Siti? Ustazah, pada minggu yang lalu saya telah memasuki pertandingan mengarang cerpen. Alhamdulillah Ustazah, saya mendapat johan dalam pertandingan tu. Seronoknya saya. Masya Allah Siti. Tahniah. Siti memang hebat. Murid-murid, yang sebenarnya Siti telah pun mempunyai salah satu daripada ciri-ciri sifat fatanah. Murid-murid tahu apakah itu fatanah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, bertemu lagi dengan Ustazah Mia, guru pendidikan Islam anda. Baiklah murid-murid, berdasarkan kisah tadi, agak-agak kita nak belajar tentang apa hari ini? Kita akan mempelajari mengenai kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kita sebut sebagai fatanah. Jom murid-murid, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Ya murid-murid, dari tadi kita dengar perkataan fatanah. Apakah itu fatanah? Fatanah ialah bijaksana, berakal budi dan pandai. Seperti kisah tadi yang telah kita tonton pada awal tadi, iaitu kisah Siti. Dia telah berjaya mendapat johan dalam pertandingan. Jadi dia mempunyai salah satu daripada ciri sifat fatanah, iaitu dia pandai mengarang cerpen. Jadi sifat fatanah ini dia bukan sahaja semata-mata pandai, tetapi dia ada bijaksana dan ada juga akal budi. Akal budi ini apa murid-murid? Akal budi ini adalah dia bukan setakat pandai, malah dia dapat menggunakan kebijaksanaannya itu menjurus ke arah kebaikan dan menepati kehendak syarak. Seterusnya kita lihat sebentar kedudukan fatanah di sini. Okey, dia ada lagi 3 tempat kosong. Apa agaknya tu murid-murid? Kita lihat tajuknya. Ya, sifat wajib bagi Rasul. Murid-murid ingat lagi tak sifat wajib bagi Rasul? Ini murid telah pelajari daripada tahun 1 sampai tahun 3. 1 tahun, 1 tajuk, 1 sifat wajib bagi Rasul. Jika murid ingat lagi, semasa tahun 1 kita telah mempelajari sifat siddiq. Semasa tahun 2 pula, kita telah mempelajari sifat amanah. Dan semasa tahun 3, kita pelajari sifat tabligh. Dan pada tahun 4 ini, murid-murid mempelajari sifat fatanah. Jadi keempat-empat ini adalah sifat yang wajib bagi seorang Rasul. Jadi seorang Rasul itu wajib mempunyai 4 sifat ini. Dia mesti siddiq, mesti amanah, mesti tabligh dan fatanah. Jadi apakah maksud-maksudnya? Biar Ustazah ulang kembali supaya murid-murid boleh ingat. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, cakap benar, jujur, menyampaikan, bijaksana. Okey, jadi murid-murid kena tahu ini adalah sifat yang wajib bagi seorang Rasul. Baik, kita teruskan dengan sifat fatanah. Seterusnya murid-murid, kita nak lihat keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
serta teladan yang diperoleh daripadanya. Kita akan melihat dan menyingkap contoh-contoh yang dapat membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai sifat fatanah. Jom kita saksikan. Peristiwa yang pertama iaitu peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Murid-murid tahu tak apa itu batu Hajarul Aswad? Batu Hajarul Aswad ini adalah satu batu yang terletak di sisi Kaabah, pada satu bahagian di sisi Kaabah. Jadi, pada suatu hari berlakulah satu banjir yang besar yang merosakkan dinding Kaabah. Jadi, dinding Kaabah perlu dibina yang baru. Oleh itu, setelah dibina Kaabah yang baru, maka tibalah masa untuk meletakkan batu Hajarul Aswad pada tempat asalnya. Jadi pada ketika inilah murid-murid berlaku perbalahan, pertelingkahan di antara kaum kabilah Arab. Jadi masing-masing menyatakan bahawa mereka lah yang layak untuk meletakkan semula batu Hajarul Aswad pada tempatnya. Jadi macam mana? Di situlah Nabi Muhammad SAW memainkan peranan, iaitu Nabi Muhammad mencadangkan agar setiap ketua kabilah memegang pada setiap bucu kain untuk meletakkan batu Hajarul Aswad pada tempat asalnya. Iaitu Nabi mengarahkan supaya batu Hajarul Aswad ni diletak dekat atas kain. Kemudian setiap bucu tu, setiap ketua kabilah pegang bucu kain tu. Jadi mereka dapat sama-sama membawa Hajarul Aswad ke sisi Kaabah. Jadi tindakan yang bijak daripada Rasulullah SAW itu dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Jadi kita lihat apakah teladan daripada peristiwa ini. Teladan daripada peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW menggunakan kebijaksanaan baginda untuk meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan. Jadi nilai daripada kisah ini murid-murid, kebijaksanaan Nabi dapat berusaha dan mendamaikan persengketaan. Jadi selamatlah kaum Arab daripada perang saudara dan pembunuhan pada ketika itu. Seterusnya, peristiwa yang kedua iaitu strategi hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya murid-murid, perjalanan hijrah yang dilakukan pada waktu itu tidak mudah murid-murid. Ia memerlukan satu perancangan yang sangat teliti supaya dapat menghindari daripada halangan-halangan kaum musyrikin. Jadi murid-murid, jika kita lihat pada peta yang terdapat pada skrin, ada dua laluan di situ. Satu laluan berwarna merah dan satu laluan berwarna hijau. Laluan yang berwarna merah itu adalah laluan orang biasa apabila orang daripada Mekah ingin ke Madinah dan sebaliknya. Jadi itu adalah laluan yang biasa dilalui oleh semua orang. Dan laluan yang berwarna hijau pula adalah laluan yang dipilih oleh Nabi Muhammad ketika berhijrah. Maknanya dia tak ikut jalan biasa, dia ikut jalan lain, dia ikut jalan dalam lah kalau kita panggil. Sebab apa? Nak elak daripada kaum musyrikin ini menghalangi laluan mereka. Jadi Nabi menggunakan strategi ini dan akhirnya alhamdulillah Nabi berjaya melakukan hijrah. Okey, kita lihat apakah teladan daripada kisah ini. Ya, daripada proses hijrah ini,
dapat kita lihat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Jadi sifat fatanah ini bukan sahaja pandai, bukan sahaja bijak. Dia kena pandai mencari apa sahaja yang dapat menjayakan apa yang telah dirancang. Jadi nilai daripada peristiwa ini adalah Nabi Muhammad SAW bijak merancang sesuatu dengan teliti sebelum membuat sesuatu perkara. Nabi tak hentam kromo, tak apalah kita jalan ajalah. Tak. Jadi Nabi ada strategi dia. Peristiwa yang ketiga pula adalah usahawan yang unggul. Ya murid-murid, Nabi Muhammad SAW juga merupakan seorang usahawan yang berjaya. Macam mana? Jadi kita lihat dulu. Okey, baginda pernah diamanahkan untuk menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan kejujuran baginda dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding dengan usahawan yang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW dia pernah menjaga perniagaan Khadijah. Orang lain berniaga, Nabi pun berniaga. Tapi macam mana Nabi Muhammad ni boleh mendapat keuntungan yang lebih daripada peniaga-peniaga yang lain? Jadi disitulah kita lihat Nabi menggunakan kebijaksanaannya. Jadi kita lihat apakah teladan daripada peristiwa ini. Ya, teladan daripada peristiwa ini, nilai-nilai murni yang Nabi Muhammad SAW amalkan dalam setiap urusan merupakan rahsia kejayaan Nabi Muhammad SAW sebagai usahawan. Di sini terletaknya sifat fatanah Nabi yang tinggi. Okey, Nabi ni dia bijaksana, jadi dia melaksanakan perniagaan itu dengan amanah dan jujur. Boleh saja Nabi nak berniaga, nak untung lebih, buat penipuan macam kebanyakan orang sekarang buat. Tipu sana, tipu sini. Tapi Nabi Muhammad SAW berniaga, mendapat untung yang banyak tanpa melakukan penipuan. Di sinilah sifat fatanah yang besar yang kita boleh lihat dalam sifat fatanah Nabi. Jadi nilai yang kita boleh ambil di sini adalah Nabi Muhammad SAW berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Jadi orang yang amanah, orang yang jujur juga boleh berjaya. Jadi murid-murid, ini adalah 3 contoh yang boleh kita lihat bagaimana sifat fatanah Nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak lagi contoh-contoh yang lain, tetapi ini sudah cukup untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat fatanah. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harapkan murid-murid dapat mencontohi sifat fatanah Nabi Muhammad SAW. Dan Ustazah juga harapkan agar murid-murid dapat mengingati sifat-sifat yang wajib bagi seorang Rasul. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.